Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Rasanya kita sering dengar ustaz cakap ataupun ustaz baca ayat Quran ni, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Jadi perkataan untuk menyembah aku itu sering dikatakan bahawa tujuan ataupun matlamat kita hidup ini adalah untuk beribadat kepada Allah. Saya secara peribadinya tidak begitu setujulah dengan tafsiran yang mengatakan bahawa hidup ini tujuannya untuk beribadat. Kenapa saya kata begitu? Kerana ibadat itu adalah mekanisme untuk mencapai satu matlamat yang lebih besar. Sebab kalau kita kata tujuan hidup ini adalah untuk beribadat kepada Allah, dan salah satu daripada ibadat itu adalah solat, maka kenapa ada ayat Quran yang mengatakan orang yang solat itu masuk neraka? Sepatutnya oleh kerana dia solat, iaitu dia telah mencapai matlamat hidup dia tadi, maka dia tak sepatut masuk neraka lah. Takkan kita tak pernah dengar ayat Quran yang menyebut wailul lil musallin, celaka ataupun neraka wail bagi orang yang semayang. Maka oleh kerana itu saya lebih setuju penafsiran yang mengatakan bahawa Allah mencipta kita dan jin ini adalah tujuannya untuk menjadi hamba Allah. Jadi matlamat yang paling agung kita diciptakan adalah berusaha untuk jadi hamba Allah. Jadi bila kita bercakap matlamat hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah, maka cara untuk jadi hamba Allah itu mempunyai pelbagai cara. Di antara caranya adalah ibadat. Jadi ibadat itu adalah satu mekanisme, satu cara di antara cara-cara yang banyak lagi untuk kita jadi hamba Allah. Kalau sahabat-sahabat perhatikan, semua para ulama bersetuju menyatakan bahawa pada malam Isra' Mi'raj itu, malam itu adalah malam anugerah, malam pengiktirafan Allah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menerima kenyataan para ulama yang mengatakan Isra' Mi'raj itu adalah malam anugerah dan malam pengiktirafan, maka saya cuba membawa sahabat-sahabat kepada satu gelar yang baginda dapat pada malam itu. Agak-agaknya gelar apa? Allah panggil apa dekat Nabi? Sudah semestinya kita semua baca surah Al-Isra'. Subhanallazi asra bi'abdihi. Jadi berarti pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah mengiktiraf baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba. Jadi pencapaian yang tertinggi yang dilakukan ataupun yang telah dicapai oleh baginda SAW ialah hamba. Sedangkan masa itu solat masih belum berlaku lagi. Maka itu menunjukkan kepada kita bahawa baginda SAW itu berjaya mencapai matlamat tujuan hidup Allah cipta dia, iaitu jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Maka sebab itulah kita lihat segala perkara yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam
ataupun segala perkara yang baginda SAW buat, kesemuanya adalah manifestasi penjelmaan kepada rasa hamba diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa solat itu ataupun ibadat itu adalah salah satu daripada mekanisme bagaimana nak jadi hamba Allah. Jadi sepanjang kita hidup, kita diberi peluang, daripada kita mengandung ataupun menanggung jasad ini dengan gabungan antara rezeki dan ruh itu. Kita tanggung jasad dan roh kita dengan rezeki yang Allah beri, ialah matlamat utama kita. Apabila kita mati, biarlah kita benar-benar jadi hamba Allah. Jadi untuk jadi hamba Allah itu terdapat banyak mekanisme, antaranya ialah ibadat. Maka kita pun semayanglah. Sebab semayang itu adalah mekanisme untuk jadi hamba Allah. Kita pun puasalah, kerana puasa itu adalah sebahagian dari mekanisme untuk jadi hamba Allah. Kita taat perintah Allah. Jadi itu saya punya penafsiran yang saya rasa saya lebih setuju dengan ulama yang berpandangan begitu. Adapun orang lain yang menghurai lain daripada itu, saya tak ada komen lah. Tapi saya nak sebut itu yang saya faham. Iaitu kita hidup di dunia ini, matlamat kita ialah nak jadi hamba Allah. Okey sahabat-sahabat, apabila kita telah jelas tujuan dan matlamat kita ialah nak jadi hamba Allah, dan saya sebut tadi bahawa ibadat adalah salah satu daripada cara Allah Ta'ala suruh kita buat untuk capai matlamat jadi hamba Allah. Bila saya sebut salah satu, bererti terdapat cara-cara lain. Ada lagi cara lain yang bukan dalam bentuk ibadat, yang Allah Ta'ala akan guna supaya kita tadi boleh capai matlamat kita jadi hamba Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Apa caranya? Caranya banyak. Di antaranya pagi ini yang akan kita bincang ialah antara pemberian dan penolakan. Beri. Beri ini dia adalah terjemahan secara literal daripada perkataan Arab yang membawa maksud ata'un. Kalau terjemah, kalau saya lah ya. Kalau saya terjemah, saya lebih suka terjemah makna dia dapat. Pemberian ni dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan ata'un. Ata'un tu maksudnya berilah. Tapi jika diterjemah secara konteksnya, saya lebih suka terjemah dia dapat. Dapat. Manakala penolakan pula terjemah ataupun diambil daripada perkataan Arab man'un. Man'un. Kalau diterjemah secara konteksnya, saya lebih suka terjemah dia dengan makna tidak dapat. Perkataan dapat ini kalau diterjemahkan lagi dengan makna yang lebih mudah kita faham, kita sebut dia perkataan suka. Suka, iaitu kita dapat apa-apa yang kita suka. Manakala tak dapat itu, kalau dihuraikan lagi dengan makna konteksnya, kita panggil tak suka. Kita panggil tak suka. Tak suka. Jadi perkataan tolak, tolak itu adalah terjemahan literal kepada man'un. Man'un dikonsepkan dengan makna tak dapat. Tak dapat secara khususnya maksud tak suka. Ada kala beri, tapi sebenarnya semuanya tu datang dari Allah, ya. Semua tu datang dari Allah. Maka bila kita bercakap tentang perkara ini dengan kaitan kita nak jadi hamba Allah tu kan,
And the end perbincangan kita ialah bagaimana nak achieve jadi hamba Allah. Jadi kita dah faham tadi, nak jadi hamba Allah itu berbagai mekanisme, antaranya ialah berkait dengan dapat atau tak dapat. Jadi bila saya sebut persoalan dapat dan tak dapat ini, seolah-olah pagi ini kita berbincang tentang kehidupan kita di dunia. Kita duduk di dunia ini. Jadi bila kita hidup di dunia, kita sebagai seorang Muslim, kita percaya kepada qada dan qadar. Ya? Percaya pada qada qadar. Kepercayaan kita tentang qada qadar itu membawa maksud apa-apa yang berlaku pada kita, kita kena terima, di mana kalau kita tak nak terima pun kita kena terima. Kalau kita lawan pun kita kena terima, kalau kita tak lawan pun kita kena terima. Dia bukan macam memo daripada pengarah ataupun ketua jabatan. Kalau kita tak nak terima, kita boleh bawa ke VC. Ataupun minta pekaum tolong demo untuk kita. Ada lagi. Tapi dengan Allah, kita terima ke, kita tak nak terima ke, kita kena terima. Itu dia punya kepercayaan kita begitu. Jadi bila kepercayaan kita begitu, timbullah persoalan kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala dia buat pada diri kita ni ada benda yang dia beri kita tak suka, ada benda yang dia beri kita suka. Kan kita semua tahu Allah itu maha berkuasa. Dia tak boleh kau buat kita ni semua kita dapat benda hak kita suka. Tak boleh oh? Dah boleh apa tak buat? Kita tanya balik. Kan dah kata demo ni kuat. Allah tu kan Azizun Muqtadir. Dia maha perkasa, maha berupaya. Dalam hidup kita tengok, kita ada kala dapat benda yang kita suka, ada kala kita dapat benda yang kita tak suka. Maka kita bertanya, apalah dalam hidup ni nyo buat lagu tu? Kalau tukar kat sipir tu tak boleh ke? Semua orang senyum every time and everywhere. Kan? Make smile. Tak boleh buat ke? Ini kat pergi Institut Jantung, masam, betul kan? Pergi Habib Jua, senyum. Betul kan? Apa ada tempat senyum, ada tempat masam. Tak boleh kau buat orang macam senyum. Sekarang kan orang senyum mah murah. Gitu kan? Bininya senyum mah murah, suaminya masam sebab kena bayar. Betul kan? Maksudnya kenapa ada orang yang akan masam? Kenapa kena ada orang yang senyum? Buatlah semua orang senyum. Kalau awak tak boleh buat, maka awak bukan Tuhan. Tuhan kan maha berkuasa. Okey, kalau kita tanya begitu, maka kita akan dijawab, ya Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tapi untuk semua orang senyum, Allah akan buat di akhirat. Iaitu masuk syurga. Betul kan? Dalam syurga tu tak ada orang yang akan masam. Yang kita bincang dah hari tu. Syurga itu pure. Betul kan? Yang duduk dalam syurga tu semua senyum belaka. Yang duduk dalam neraka tu masam belaka. Dia tak ada orang duduk dalam neraka, dia dapat syurga, apa panggil neraka banglo, dia pun senyum. Toh, neraka banglo lagi penat, ular banyak lagi. Betul kan? Jadi dia takkan senyum, dia masam belakang dalam neraka, dalam syurga senyum. Tapi bila duduk di dunia, kita sebut hari itu dia tidak pure, dia capu. Dia ada senyum, ada tak senyum. Jadi senyum itu kita gambarkannya dengan suka lah, betul kan? Tak suka itu kita gambarkan dia dengan masam. Begitu. Cuma menjadi persoalan kita pada pagi ini, apa tujuan dia buat begitu? Betul kan? Kita orang duduk universiti ni, kita boleh terima, tapi kita nak dia punya explanation. Wah, betul kan? Kita nak why je. Kita boleh terima kadang-kadang koperasi kita dah nak bankrupt.
Tapi kita tanya, wah. Betul kan? Dia kan diurus oleh profesor ekonomi. Itu kan bankrupt juga. Misalnya lah, perempuan gelak tu sebab perempuan labur banyak. Saya tak sempat nak jadi ahli. Jadi Alhamdulillah. Betul kan? Jadi, nak buat macam mana? Kita boleh terima bahawa berniaga itu ada untung, ada rugi. Tapi yang kita nak dengar, bakpo. Kata orang mana orang, bakpo. Kan? Mak Saleh kata, wah. Jadi, gitulah. Kita kan Muslim beriman dengan qada qadar. Kita boleh terima je. Dan Allah buat ketentuan bahawa di dunia itu ada senyum, ada masam. Iaitu ada dapat, ada tak dapat. Kan? Tapi kenapa buat macam tu? Kenapa? Kenapa buat macam tu? Satu hari saya ada gambar-gambar masa saya kecil-kecil dulu. Jadi gambar tu saya bubuh dalam album lama, letak dalam almari kunci lah, tak bagi anak tengok. Satu hari entah jumpa mana ke anak jantan saya. Dia duduk tengok dengan kakak dia. Masa tu dia dah jauh satu. Saya duk panggil dia pendek. Anak jantan saya tu saya panggil pendek. Dia ayah jenis mulut uduh. Pendek, kadang hitam. Panggil dia ayah tak sedar. Ayah hitam. Kita nak kata kau orang kenapa kata ke anak. Yalah. Jadi kita panggil. Ndek duk panggil ke dia. Dia berkali terasa hati. Kalau nak lawan ayah. Lepas tu dia belek-belek album saya. Jumpa gambar saya. Pendek juga. Kita pun gayuh dia, kopi paste kan, genetik sama, dia cuba. Lepas tu lepas makan satu malam tu, saya panggil dia, pendek, ambil pinggan ni, pergi basuh. Dia pun pergi hilang basuh. Sudah basuh pinggan, dia mari, dia kata, Baba, kenapa Baba suka panggil Najib pendek? Saya kata, memang kau pendek pun. Habis Baba pun pendek juga. Tinggi ni. Dia pun ambil gambar ni. Dulu pendek juga. Lepas pada tu aku pun tak panggil dah pendek dia kan. Kenalah pada aku juga kan. Paling kurang dia tidak demo lah. Dia demokrasi. Dia kata, why? Kenapa panggil saya pendek? Ayah pun pendek juga. Jadi lebih kurang je lah. Dia duduk dia lah kita. Betul kan? Jadi teori yang sama lah. Maksudnya kita tak boleh nak kata apa. Allah tentukan bahawa duduk di dunia ada kita senyum, ada kita masam. Itu kita dapat dan kita tak dapat. Boleh? Faham maksud dengan saya ya? Okey, apabila kita sebut pemberian, dalam Arabnya disebut ata', makna dia dapat, itu suka dan itu simbolnya. Maka kita cerakinkan apa benda yang duduk dalam kategori dapat tu. Kan? Apa benda yang duduk dalam kategori dapat? Benda yang duduk dalam kategori dapat tu biasanya naik gaji, naik pangkat. Nah, boleh bini comel, suami handsome, macam-macam lah. Sehat, kaya, anak cute, kulit yang menggerutu jadi licin. Macam-macam lah. Semua tu kita panggil dia dapat. Jadi bila kita dapat, maka kita pasti akan suka. Yang lawannya sakit, tak handsome, kulit menggerutu, betul kan? Minta naik pangkat, tak naik-naik. Begitulah seterusnya kita tak suka. Jadi bila kita dah jelas apa yang dimaksudkan suka dan tak suka, sebelum lebih jauh kita pergi berbicara, kita perlu ingat bahawa pada Allah, di sisi Allah, apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka itu tak ada beza. Kalau kita lihat dari persepsi Allah, iaitu Allah sebagai Tuhan yang memberi sesuatu pada kita, ketika dia beri dekat kita tu, benda tu tak ada nilai suka ataupun tak suka. Yang memberi nilai suka atau tak suka ialah kita secara individu. Kita secara individu. Maksudnya kita secara individu aja yang mengatakan benda tu suka ataupun benda tu tak suka. Tapi Allah yang beri tu dia tak adalah ketika dia beri tu ni hak tak suka ni ambil kemung. Hak
Tak, dia beri itu dengan tanpa nilai. Sampai kat kita je baru diberi nilai. Jadi nilai yang kita beri suka dengan tak suka itu, dia terlalu relatif ataupun nisbi dengan individu berbanding dengan individu lain. Contohnya, bagi pekerja yang malas, bila dia demam tu dia suka sangat sebab boleh MC. Betul kan? Tapi kalau bekas apa panggil naik chancellor kita dulu, lepas dia sakit tu, doktor bagi MC, dia mari lagi, saya difahamkan begitu. Jadi dibagi dia sakit tu dia tak suka. Sebab dia nak kerja. Bagi yang malas, sakit sikit pun mana hak boleh dapat MC. Jadi sakit tu dia mari, tak ada nilai. Cuma pergi dekat si malas, alhamdulillah. Pergi dekat si rajin, Allah tak. Kan sakit tu satu je. Dan sakit yang sama pula, bila kena kepada orang sakit yang miskin, dia pun garu kepala, pitih tak ada. Tapi bagi doktor, untung sebab masyhur. Sebab tu kalau orang semua sehat, doktor tak kaya lah. Doktor tak pergi dah klinik. Dan sekarang pun doktor ramai dah gila nak letak jawatan sebab ada ubat serbaguna. Tuan-tuan tak pernah dengar kan? Minum air itu semua nyakit hilang. Kan ada jual air RM5, kanser hilang, jantung, semua hilang. Doktor pun bengong. Kan doktor profesor kat Mesir Melaya tu bengong. Hok ngaji patologi sampai ketua, dia kata, "Bapa air satu ni semua nyakit hilang." Fakulti farmaseutika tu kena tutup sebab fakulti tu tak boleh buat air hok hilang semua benda. Betul tak betul saya tak tahu, tapi yang penting orang hok jual tu dia claim gitu. Air ni telah dibaca 300 juzuk Quran di Melaka tu kan. Orang sakit gauk makan hilang, cimani hilang, semua hilang. Jadi nak sebutnya puan-puan, bila sebut satu benda datang dari Allah, dia datang dari Allah tu tanpa nilai. Yang datang dekat kita tu baru dia jadi nilai. Jadi nilai itu pastinya tidak sama dari satu orang dengan satu orang yang lain. Sedangkan benda yang berlaku tu sama. Benda berlaku tu sama. Misalnya tuan-tuan tak pernah jumpa ke orang yang tak boleh makan durian. Ya kan? Kita orang bawa durian yang suka durian tu, alhamdulillah, penuh mulut-mulut, alhamdulillah. Duk jabat pengarah tu bau lagi mari sebab kita suka, betul kan? Kalau orang buat jabatan lain lah. Tapi kalau orang tak suka, busuk. Sedangkan durian tu dia tak ada nilai, apa salah dianya? Kalau orang yang suka peluk, orang tak suka dia teras. Jadi durian tu je lah. Apa-apa salah dengan durian. Jadi itu memahamkan pada kita, jika suka tak suka ni, kalau dia datang dari atas, dia tak ada nilai. Nilainya subjektif berdasarkan orang, individu tadi. Jadi bila kita faham begitu, maka kita tak adalah nak marah sangat kepada Allah. Sebab masa dia beri tu, dia bukan beri kita benda yang kita tak suka. Ataupun dia bukan beri kat kita benda kita suka. Dia beri benda yang tak ada nilai. Sebab itu kita kata Allah tu perbuatannya baik belaka. Perbuatan dia tu baik je. Yang sampai kat kita je yang kita suka, kita tak suka. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita kena ingat bahawa dapat benda yang kita suka dan benda yang kita tak suka bukan kita seorang. Semua orang akan dapat benda tu. Saya, dalam hidup saya akan dapat benda yang saya suka dan saya juga akan dapat benda yang saya tak suka. Tuan-tuan pun begitu. Naik chancellor kita pun akan dapat benda yang dia suka dan benda yang dia tak suka. Sultan Agung pun juga akan dapat benda yang dia suka, benda yang dia tak suka. Tak ada siapa boleh kata, saya alhamdulillah setakat hidup ini semua benda saya nak dapat belaka. Sedap.
Dan tak ada orang boleh kata dalam hidup ini semua benda saya nak tak dapat berlaku. Mungkin dia tak dapat tu benda-benda besar lah. Dia kata saya nak kahwin dengan Zain Saidin terlepas. Mungkin yang tu okey lah. Saya nak yang tu. Mungkin ada lah satu dua. Tapi takkan bila nak makan nasi boleh ayam dulu. Orang lain ke dia. Ada juga yang dia dapat apa yang dia nak. Jadi berarti benda yang kita nak dan kita tak nak itu semua kita tertakluk kepada peraturan itu. Saya pun ada, tuan-tuan pun ada. Berarti saya akan merasai susah dan saya juga akan merasai senang. Seperti sahabat-sahabat juga akan merasai susah dan akan merasai senang. Jadi kalau itu kan tuan-tuan, maka fair lah. Fair lah kan? Dah bukan saya seorang je susah. Nanti satu hari, awak agak susah. Jadi supaya dunia ni dia berputar dengan baik, maka Allah tak buat orang tu susah dalam satu masa. Dia tak buat 7 tahun satu dunia susah belaka. Orang tak boleh buat begitu. Yang dia akan buat ialah semua kita ini akan mendapat susah dan senang pada masa dan bentuk yang berbeza. Bila kita pancit tayar kereta, maka kita susah. Ataupun pancit tayar motor, kita akan susah. Tapi peniaga yang duduk tu, yang duduk logo motor tu, dia akan senang. Sebab masyur. RM18 tukar tiup. Padahal tiup tu RM7. Ya. Beli Maiden lagi murah, betul kan? Tapi dia akan masalah. Tapi tengah-tengah dia pasal itu, marilah pegawai hasil. Minta juga pegawai hasil itu untung, dia pula susah. Betul kan? Jadi nak sebutnya, kitaran itu akan berlaku. Cuma mungkin hari ini saya susah, awak senang. Maka awak sebut Alhamdulillah. Saya sebut Masya Allah. Betul kan? Tapi hari lain dia swift pula. Awak pula jebek, saya pun senyum gitu. Dia musim gitu je lah. Jadi bila begitu, maka tak perlulah kita duk iri hati sangat dengan orang. Sebabnya bukan awak seorang je susah. Satu hari nanti saya juga akan susah. Jadi oleh kerana itulah kita belajar dalam akhlak, iaitu masa kita senang, jangan duk galak sangat. Dan sebab ujung senang tu susah. Hak susah tu janganlah duk sedih sangat. Sebab ujung susah tu senang. Jadi itu perkara yang kedua. Masih belum menjawab soalan kenapa? Soalan tak jawab lagi kan? Hanya nak sebut benda tadi. Contoh, saya ada satu cerita lucu. Nak marah juga, tapi oleh kerana Tok Guru tasawuf tak boleh marah. Hari Senin lepas, hari Senin pula, Khamis lepas. Khamis semalam, Khamis lepas. Jadi dah budak baru nak datang kat jabatan tu, maka saya pun pakailah kasut kelak. Baru beli, kirim ke Dr. Mustafa pergi England gitu. Orang kata kasut kelak di England murah, tapi Dr. Mustafa beli hak mahal. Jadi kena bayar ada juga ke dia walaupun mahal. Dia boleh mahal tu pakai sekali simpan lah sebab mahal ni. Jadi kami hari tu pakailah kali kedua pakai. Nak sambut student kat jabatan. Entah macam mana hari tu, pergilah semayang duha dekat surau. Jadi overconfident, letak. Tubik taduk. Taduk kasut. Mula-mulanya agak sangka baiklah pinjam. Masuk semayang 2 rakaat pula sebab tunggu dia pinjam. Keluar, taduk lagi. Jadi kan, nak marah, siapa dia tak tahu. Nak marah lebih-lebih tu Guru tasawuf, kenalah. Dulu kita duduk dengar orang lain lah, betul kan? Kesian. Hari ni kita pula kena. Tak suka lah tu, siapa suka 400 setengah. Hilang. Baru 2 kali pakai. Kasut tu tahan, tapi orang lain dah pakai hari ni. Mari England tu cuti sabatika punya tu. Jadi siapa pun kata. Balik rumah pula, petang tu isteri bawa kereta nyundur tu, masa tu terkejut nak ambil anak ke mana lewat, dia jatuh dalam lokan 7 kaki, terkangkang kereta ke atas. Nak marah bini, kereta dunia mahal bini lagi kereta. Masuk bengkel, betul kan? Kata
kata ke mana? Jadi nak sebutnya, sebelum pada ni saya dengar cerita orang. Saya pun sabarlah. Jadi hari tu bila saya bubuh kat Facebook, kawan pun kata sabarlah. Kena kat aku juga. Jadi berarti benda tu dia berlaku. Jadi saya dah lalu dah, tuan-tuan suka kan? Nanti tuan-tuan pula. Saya pun kata sabarlah. Dia kata ku mana benda tu dia pusing je lah. Saya nak kata, takkan saya nak ambil parang. Ya Allah, bapa tak cukup bajet. Takkan saya nak kata gitu dia. Dia pusing. Hari saya kena, saya bengong. Hari tuan-tuan kena, begitulah dia sekali seorang ataupun 2-3 kali seorang dalam hidup tuan-tuan. Jadi bila kita faham begitu, maka kita lebih mudah telan benda yang tak suka tu. Sebab kita faham bukan kita seorang, orang lain pun kena juga. Cuma situasi, kondisi, masa, keadaan yang berbeza sahaja. Kalau semua kena serentak macam tu kan, nanya. Jadi, masa saya kena tu, tarik tong pergi bengkel. Bayar dekat hot narik. Bolehlah dia beli kasut sekolah anak nak pergi periksa UPSR. Betul kan? Lepas tu pergi letaklah dekat kedai Melayu. Dia sembuh, dia beki balik. Nego-nego dia pun tengok kita ustaz. Dia bagilah murah. Bolehlah dia beli buku latihan untuk anak UPSR. Betul kan? Baca-baca anak dia tak boleh jawab 2 hari lepas. Muju ada periksa ulang sekali lagi. Jadi hak nombor 2 boleh jawab. Jadi dia berlaku. Gitulah tuan-tuan. Coba bagi yang jawab baik tu yang Farah tu, bagi hak jawab tak boleh jawab, alhamdulillah sekali lagi, betul kan? Dia gitulah hidup ni perempuan. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan faham gitu, kan nampak lega sikit, tak ada lah tension sangat. Ada orang minta naik pangkat time base. Jadi universiti pun lulus lah time base, tapi dia lulus 19, pohon 20, seorang tu tak boleh naik, tunggu tahun depan. Sabarlah nak buat ke mana. Boleh tahun depan universiti terlebih duit, dia bagi tunggakan. Alhamdulillah. Buat bayar PCC, kereta Proton kompak baru, betul kan? Macam-macam lah. Okey, dah faham yang ni, mari kita pergi kepada why. Kenapa pula? Tadi Ustaz kata begitu-begitu, okeylah, saya faham. Habis kenapa kita kena susah? Kenapa kita kena susah? Dan kenapa kita kena senang? Tak bolehkah kita senang je? Dan tak bolehkah kita susah je? Okey, puan-puan. Saya rasa saya pernah buat dekat tuan-tuan skala ni. Ini dia panggil 75%, 100%. 25%, 0%. Di sini 175. Bukan nak ngajar matematik Sini 0%. Betul kan? Kalau bagi semua tu kan 100. Betul kan? 100 campur 0, 175 campur 25, 100, begitulah seterusnya. Okey. Mengikut teorinya, apa-apa benda lah. Kalau kita katakan A ni, mula-mula dia start dengan 100. Setelah melalui beberapa proses, nilai A akan jadi 0. Dia akan menurun. Ketika nilai A menjadi menurun, maka nilai B akan menjadi naik. Dia punya gitu. Kita beli kereta baru. Kan? Mula-mula 100% sebab dia bau plastik lagi kan. Betul tak? Kita bawa kereta pun berasa. Kan? Parking pun tak boleh tepi-tepi ni. Nak turun tu keliling kereta dulu. Ada cala kat mana kan? Sebab mula-mula 100%. Tapi lepas tahun, lain. Lepas 5 tahun, lantak kau lah. Dia akan menurun begitu. Sebab itu, jangan beli kereta mahal. Sebab dia turunnya kuat. Sakit jiwa je. Kan? Saya beli kereta 150,000. Baru 3 tahun. Insurans pun nak ambil 80 je. Lah!
Dia kata, tak nak kan nak. Dia cakap aku. Jual lagi. Jadi berarti dia akan menurun gitu. Apa-apa benda punya perempuan duduk gini. Jadi ketika yang ni turun, ada benda lain yang naik. Iaitu harga besi buruk. Betul kan? Mula-mula nilainya rendah. Tapi bila dah masuk 7 tahun, nilai besi buruk tu dah tinggi. Sebab dia dah buruk. Hak mula-mula, mahal. Itu dia punya sifir dunia. Nah, sifir kat dunia. Akhirat bukan sifir tu lah. Jadi tuan-tuan nampak gelak tu, faham lah tu. Mari kita bubuh benda hak kita suka. Dan kita anggap ini satu checkpoint. Checkpoint, 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 checkpoint. Di sini juga checkpoint, 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 dan checkpoint. Kita katalah, kita ni piti banyak. Betul kan? Kaya. Maka lawannya duduk kat sini, miskin. Jadi, teori ni sama je. Dia punya tu sama. Kita mulalah kaya. Bila kita mula kaya, misalnya kita naik pangkat jadi profesor, ataupun kita menjadi ketua pendaftar Universiti Melaya, ataupun yang kerani dia jadi CC, ketua kelab. Betul kan? Okey, seronoklah gaji naik ni. Maka kita akan suka 100%. Betul kan? Kita akan suka 100%. Kawan kita yang tak naik tu, dia set 100%. Okey. Apabila kita kaya, kita kena ingat, dia tak berhenti kaya tu. Dia punya level hidup pun naik sekali. Dulu pakai baju beli di Tesco. Bila dah naik profesor penuh, dia akan beli baju di Sogo. Dulu bajunya Durban, sekarang John Master. Dia akan naik. Dulu Snail Thailand, sekarang Snail Italy. Dia akan naik kan? Level tu dia akan naik. Maka dia punya beban pun naik. Bila beban dia naik, maka nilai seronok tu dia kurang lah. Tapi kawan kita ni yang mula-mula sedih, dia dah mula terima bahawa dia begitu. Maka dia maintain dengan hidup lama. Gaji pun naik, anak pun besar, dia pun happy sikit. Kita mula terbeban. Lepas tu, oleh kerana kita mama sangat kaya, maka dia mari pula, dia mula rasa ego. Sebab kita pitih banyak. Yang kat sini, tawadu. Bagus je begitu. Kemudian dia akan pergi. Akhir sekali harta itu membebankan. Manakala yang ni menyeronokkan. Jadi bila macam tu, di mana cara paling baik kita nak kekal kita baik semua? Cara paling baik kita potong di tengah. Situ. Maksudnya bila kita suka sampai satu tempoh nilai seronok itu dah sampai 50% dah, kita ambil hak susah pula. Hak kita tak suka pula. Jadi bila kita dapat yang tak suka pula, bila tak suka itu dah sampai 1%, kita ambil suka pula. Barulah kita tak jadi Fir'aun. Nampak? Kita akan jadi orang yang hidup kita tadi ada duit, ada pangkat, tapi hamba. Kita boleh berkawan dengan orang. Sebab kita tidak, tak. Kita punya gerak zigzag. Suka tak suka, suka tak suka, suka tak suka, suka. Itu yang jadi baik. Itu. Kan kita suka sekejap. Jadi kita dah kata jadi profesor seronok. Tiba-tiba anak kita sakit, sedih pula. Betul kan? Dalam tengah-tengah sedih pula,
Jadi naik Profesor B pula suka pula. Tengah suka-suka pula, kita pula kecil manis, suka hati. Jadi dia naik turun. Kan comel macam tu. Ada suka, ada tak suka, ada suka, ada suka kan? Yang tak suka ni pula, tak suka sedih tak naik pangkat. Tapi kecil manis dah hilang. Alhamdulillah. Lepas tu, dah suka tu makan banyak sikit. Boleh jadi pengusi surau. Suka pula. Apa pada tu kena buat. Turun, letih. Dia hidup tu dia ada suka, tak suka, suka, tak suka. Jadi gerah macam tu paling ideal. Paling ideal. Iaitu ada kala kita seronok, ada kala kita tak seronok, ada kala kita happy, ada kala kita sedih. Jadi saya tak tahu tuan-tuan nak pilih macam mana. Tapi saya nak pilih yang macam tu. Saya tak mahu saya itu dapat nikmat Allah manjang je. Sebab bila kita dapat nikmat Allah, kita senang manjang je, kita takut. Bila nyomari susah tu, kalau nyomari sama mahal dengan orang lama dah senang. Misalnya kita senang 10 tahun. Betul kan? Takutnya mari susah 10 tahun bengong. Lebih baik dia senang setahun, susah setahun. Lebih mudah daripada senang. Dulu masa saya ngaji susah sungguh. Makan nasi dengan teo. Teo tu, bubuh nasi, bubuh teo tu, itulah lauk. Minum pun teo juga masa student dulu. Sedih tu kak bila aku nak kaya, bila nak kaya. Mari jadi pensyarah Mesti Melayak. Wah, perut bucik dah. Senang kan? Kita duk risau bila nak susah. Duk takut ni. Sebab takutnya mari renyuk habis. Tak tahu. Sebab kita tahu bahawa hidup tu dia mesti senang, susah. Jadi skala senang, susah itu lebih mudah kita pikul kalau dia begitunya pendek. Daripada dia begitu. Oh nanya tu. Sebab panjang sangat. Panjang sangat. Baik dia sikit. Sebab sikit tu kalau campur, sama juga dengan yang tu. Tapi yang tu panjang, tu penat. Itu panjang. Jadi sebab itulah, bila kita faham macam tu, maka kita akan rasa bersyukur kerana Allah Ta'ala bagi kita susah. Sebab kita takut, masa kita senang tu, kerana susah tak pernah mari, kita akan jadi ego, melampau, tak sedar diri, sombong. Tapi semasa kita senang, ada juga susah datang, maka kita pun begitu. Contohnya perempuan, ada orang je dalam kampus kita ni, nasib dia cukup baik, senang je. Dia punya naik pangkat tu macam highway 5 lorong, naik je kan. Nasib dia. Ada orang nak dapat leyak lah, lepas terajang sepak, kombu baru naik, lepas terajang sepak baru naik. Itu rezeki dia. Tapi ada orang yang payah naik ni, dia hamba, dia berkawan dengan orang suka. Bila dia sakit je, semua orang mari tengok. Tapi ada orang yang mudah, yang tak sedar kawan tu, dia mati pun orang tak kisah. Tuan-tuan nak macam mana? Tuan-tuan nak tu ke? Tuan-tuan nak? Kita hidup dalam kampus ni, kita kenal orang, kita berkawan, orang susah, kita pergi ziarah orang senang, kita pun tupuan senang. Saya rasa hidup yang macam tu lebih baik dengan makna hidup manusia tu daripada kita hidup seorang je yang ada dalam kampus tadi. Jadi nak beritahunya puan-puan, hidup tu kita sendiri yang mencoraknya. Jadi kita tahu bahawa awal tadi kita sebut, bila sebut orang susah senang, bukan kita seorang je yang kena susah senang, semua orang kena susah senang. Jadi Allah SWT bagi kita susah itu kerana bila dia bagi kita susah, kadang kita cuba nak lawan susah tadi supaya kita kekal senang. Kita lawan. Tapi Allah kata, aku Tuhan. Jadi bila sampai ke penghujung tu, kita usaha nak lawan apa yang dia beri. Kononnya kita kuat. Akhirnya kita sedar bahawa dia juga menang. Apa akan berlaku bila kita sampai di penghujung, kita sedar bahawa dalam pertarungan ini, Allah juga menang. Maka masa tu barulah kita angkat tangan. Ya Allah, aku hamba-Mu. Yang tu dia nak tu. Dia nak suruh mu sedar, aku ni Tuhan, mu tu hamba. Itu yang saya kata nak jadi hamba Allah tu. Sebab bila kita susah, sebagai sifat kita yang gelojo,
Sebagai tamak kita dengan dunia yang kita nak tu, maka kita akan lawan. Tapi benar dia juga. Bila benar dia, kita pun semaya aja. Ya Allah. Kitanya ialah pakar neurologi ke apa benda kanser di PPUM. 8 kali dapat anugerah. Tapi bini kita kena kanser tak boleh ubat. Nampak kawan? Masa tu kita angkat tangan lah kan? Angkat tangan tu Allah nak tu bagus tu. Akulah Tuhannya. Sebab kita tak akan angkat tangan kalau dia bagi kita senangnya. Dia nak bagi kita begitu. Itu contoh je lah. Bagi saya nak naik pangkat ni enggak, pergi perkaum, pergi tu, semua orang tolong tak naik juga, maka barulah. Ya Allah, lembutlah hati dekan aku, betul kan? Lembutlah hati TNCA, betul kan? Tu dia nak tu. Ngaku kan aku ni Tuhan ni. Itu dia pagi susah tu. Jadi susah itu bukan dia nak penanya kita. Dia bukan macam kerajaan tak ada duit, dia naikkan begitu kita susah. Allah bukan kerajaan, dia Tuhan, dia nak suruh kita ngaku. Jadi bila kita dah angkat tangan mengaku dia Allah, maka tu betul lah. Dan bila kita sudah merasai peritnya susah, maka bila kita senang kita tadi ada syukur. Tak lupa. Jadi itulah yang dia panggil, kenapa dalam hidup ini ada kala dia beri, ada kala dia tak beri. Sebab dia nak suruh kita sedar bahawa dialah Allah yang maha berkuasa. Jadi sebab itulah saya tahu sahabat-sahabat semua baik. Sebab itu bila sahabat naik pangkat, buat kenduri selamat, ingat Allah lah tu. Cukup lah tu. Bila sahabat tak naik pangkat, panggil sembahyang ajak. Betul kan? Ingat Allah juga lah tu, bagus lah tu. Jadi maksudnya kita susah kita ingat Allah, kita senang pun kita ingat Allah. Jadi itulah lebih kurang bicara kita pada pagi ini yang dimaksudkan dengan kaitan antara pemberian dan penolakan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.